Selamat bahagia, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini Ruang Bicara juga mengangkat satu lagi topik yang saya kira cukup penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih sebenarnya adalah sempena dengan Hari Alam Sekitar Sedunia yang disambut di seluruh dunia sebenarnya pada setiap 5 hari bulan Jun, dan sudah tentulah negara kita juga tidak terkecuali. Dan bila kita cakap tentang Hari Alam Sekitar Sedunia ini, ianya merupakan macam saya sebut tadi, merupakan satu isu yang cukup penting ketika ini. Baiklah, topik kita hanya satu bumi sempena Hari Alam Sekitar Sedunia. Dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan selamat datang dan jutaan terima kasih kepada Puan Zuraini Ahmad Tajuddin yang merupakan pengarah bahagian komunikasi strategik di Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Jadi Puan, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Pertama kali bersama kami Puan, ya? Ya. Just relax saja Puan, tak ada apa pun. InsyaAllah. Dan kita ada seorang lagi tetamu yang juga pertama kali sebenarnya bersama kita di Ruang Bicara ini. Jadi kita ucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang kepada yang berbahagia Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin yang merupakan pengarah bahagian sains atmosfera dan pembenihan awan di Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi doktor, apa khabar? Ya, sihat, Alhamdulillah. You look a bit nervous, tapi should be okay lah doktor, ya. InsyaAllah. Okey, kepada anda macam saya katakan tadi lah, ini merupakan topik yang menarik dan penting sebenarnya, dan siapa tahu mungkin anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan topik ini. Jadi seperti biasalah, kami menyediakan dua talian kepada anda di 0326979767 dan juga di 0326979768. Baik, kita nak mulakan barangkali dengan Puan Zuraini terlebih dahululah. Ini berkaitan dengan sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia yang macam saya sebut tadi disambut pada setiap 5 Jun ya, sejak tahun 72 lagi. Mungkin biarlah kita juga nak tahu bagaimana negara kita menyambut Hari Alam Sekitar ini ala Malaysia sebenarnya. Terima kasih. Hari Alam Sekitar Sedunia ini telah pun diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan bersama-sama dengan 143 negara mengisytiharkan hari tersebut pada tahun 1972. Dan sekarang ini 2022, telah 50 tahun kita menyambut Hari Alam Sekitar Sedunia. Dan kali ini temanya adalah hanya satu bumi. Sebenarnya tema yang sama digunakan pada tahun 1972. Itu tapi berubahlah khas sebab 50 tahun. 50 tahun. Okay, dan kali ini mereka cuba mengetengahkan bagaimana untuk meningkatkan lagi kesedaran masyarakat terhadap isu alam sekitar, serta mempertingkatkan tindakan dan pelibatan terhadap perubahan alam sekitar. Yang pentingnya setelah 50 tahun yang kita rasakan, kita menerima kesan itu di situ. Walaupun telah diisytiharkan Hari Alam Sekitar Sedunia 50 tahun yang lalu, kesannya kita rasa sekarang bermakna adakah berkesan Hari Alam Sekitar Dunia yang diisytiharkan, dan bagaimana pembangunan itu untuk diimantarakan antara alam sekitar dan pembangunan. Tetapi itulah dia usaha-usaha kita, dan Malaysia juga bersama dengan negara-negara lain, dan kita sendiri juga mempunyai Hari Alam Sekitar Kebangsaan, Alam Sekitar Negara yang kita sambut pada 21 Oktober 2022. Ya. Dan cara kita menyambut tu baru-baru ni kita bersama-sama dengan pihak LADA, kita berbasikal nak menunjukkan komitmen kita kepada alam sekitar, nak to say hello to environment by LADA, dan kita juga menjalankan program-program seperti KUDAH, iaitu kutip sampah sambil riadah, supaya menjadi contoh kepada rakyat yang lain bahawasanya tak salah pun kita kutip sampah semata-mata untuk kita pastikan alam sekitar kita itu sentiasa sedap mata memandang. Betul. Sebelum saya dapatkan pandangan daripada Dr. Ahmad Fairuz, sedikit komen daripada Puan Zuraini sendiri. Kalaulah begitu lama sebenarnya kita menyambut Hari Alam Sekitar di peringkat antarabangsa, di peringkat dunia itu sendiri, bagaimana Puan melihat secara peribadi dan secara ikhlas
juga tentang kesedaran rakyat Malaysia bila kita sebut tentang menjaga alam sekitar kita itu? Pendapat peribadi saya belum puas untuk mencapai seluruh rakyat Malaysia. Segala usaha ini kami teruskan, kami tanpa henti, kita terus menjalankan usaha-usaha meningkatkan kesedaran alam sekitar daripada peringkat sekolah sehinggalah kepada industri, tanpa henti. Kerana kita nak mencapai pembangunan mampan, pembangunan lestari. Pada masa yang sama kita nak menjaga alam sekitar. Di situlah peranan semua pihak yang kita perlu garapkan supaya kita mampu untuk mengekalkan alam sekitar yang baik. Dan saya sendiri sentiasa mengadakan banyak perubahan-perubahan yang perlu supaya kita dapat capai sehingga ke akar umbi, sehingga ke rural area. Sekarang ni kita rasakan bila kita buat program fizikal, hanya orang tu je yang datang, balik-balik muka yang sama, perunding yang sama, company yang sama kan. Tetapi bila kita buat secara hybrid, outreach kita lebih besar, dan itu sangat memberi kesan dalam tempoh 2 tahun kita mengalami COVID-19. Itu merupakan satu stigma ataupun transformasi kita untuk menjalankan semua program kita secara hybrid. Okey. Baik, saya juga nak dapat pandangan Dr. Ahmad Farul. Lama dia menunggu sebenarnya. Okey, Doktor, saya tertarik hati sebenarnya selaku pengarah bahagian sains atmosfera dan pembenihan awan di Jabatan Meteorologi Malaysia. Apa sebenarnya fungsi dan juga peranan dan juga tanggungjawab doktor di bahagian sains atmosfera dan pembenihan awan ini sebenarnya? Okey, terima kasih kepada Encik Syakawi dan juga kepada Bernama TV sebab menjemput saya untuk mewakili Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga sebagai mewakili Kementerian Alam Sekitar dan Air juga. So secara amnya bahagian sains atmosfera dan pembenihan awan ini dia ada 2 fungsi utama. So fungsi yang pertamanya adalah kita memantau ataupun melihat secara amnya kesan-kesan gas-gas pencemar atmosfer dan juga aerosol terhadap ruang udara Malaysia lah, di ruang atmosfer Malaysia. Yang keduanya bahagian saya juga terlibat di dalam operasi pembenihan awan. So maksudnya di sini sekiranya keadaan kering, kekurangan air dan sebagainya. So insya-Allah bahagian kami adalah bahagian yang akan dirujuk dan cuba untuk kita selesaikan masalah-masalah yang berlaku lah. Bagaimana dengan isu perubahan iklim? Apakah itu juga di bawah jabat ataupun bahagian doktor? Secara amnya bahagian saya cuma kita memantau gas rumah kaca tu, gas rumah hijau tu di atmosfer. So dari segi perubahan iklim tu maksudnya kita cuba mengaitkan kesan ataupun impak gas rumah kaca tu terhadap peningkatan suhu, perubahan corak taburan hujan di Malaysia. So itulah lebih kurang secara amnya. Nanti banyak lagi persoalan yang ingin saya kongsikan bersama dengan doktor ya. Okey, kembali semula kepada Puan Zuraini. Kadang-kadang orang pun ingin tahu sebenarnya perancangan yang dibuat ataupun dirancang dan dilakukan oleh Kementerian Alam Sekitar dan juga air ataupun KASA ini. Bila kita bercakap tentang menjaga alam sekitar itu, apa yang sentiasa diberi perhatian yang serius oleh KASA sebenarnya? Sudah pasti hasrat kita adalah untuk memastikan alam sekitar yang baik untuk kesejahteraan rakyat. Kerana alam sekitar yang baik akan memberikan kesihatan yang baik kepada rakyat. Dan dalam pada itu Jabatan Alam Sekitar sebagai badan penguatkuasa kami seringkali diminta untuk mengadakan undangan yang lebih ketat. Itu juga telah disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri baru-baru ni, bahawasanya undang-undang kita perlu ditingkatkan, undang-undang kita perlu denda perlu ditingkatkan supaya pesalah-pesalah alam sekitar itu akan lebih sedar. Bahawasanya mencemar alam sekitar itu merupakan satu kesalahan yang amat berat. Kerana kalau saya tak nak bagi contoh yang terlalu drastik sebab katakanlah kesalahan satu-satu seperti biasa seperti membunuh dan sebagainya, seorang dia yang terlibat. Tetapi alam sekitar
andai kata kita mencemar alam sekitar, kita telah melibatkan ribuan penduduk yang terkesan akibat tidak ada air, jerebu yang mengakibatkan pencemaran udara. Itu memberi kesan sehingga kepada penyakit yang lelah dan sebagainya. Ekosistem itu sangat berpanjangan. Jadi itu sebabnya antara cadangan ini adalah untuk mempertingkatkan ataupun mengetatkan lagi undang-undang alam sekitar supaya kita akan memberi satu kesedaran kepada industri, kepada sesiapa saja yang melakukan kesalahan itu, sedar bahawasanya ia tidak boleh dilakukan. Mereka sentiasa berhati-hati dalam pembuatan kilang atau apa saja yang tertakluk di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar sekeliling 1974. Okey, menarik. Barangkali Dr. Ahmad Fairuz, ini general question lah sebenarnya yang ingin saya lontarkan kepada doktor untuk mendapat pandangan doktor secara ikhlas sebenarnya. Kalau kita melihat tentang alam penjagaan ataupun situasi menjaga alam sekitar sebenarnya, dan sekarang ini kita juga menghadapi kesan perubahan iklim yang dikatakan semakin tidak terkawal. Apakah doktor melihat bahawa ini satu fenomena yang mungkin tidak dijangkakan, unprecedented sebenarnya, dan apakah ianya merupakan ancaman yang cukup serius kepada dunia secara keseluruhannya kalau tindakan-tindakan positif tidak diambil? Okey, terima kasih Encik Syakawi. Saya rasa soalan tu terlalu besar skop dia tu. Okey. So walau bagaimanapun saya cuba rungkaikan dengan apa yang dikatakan itu sebagai perubahan iklim. Okey. So secara amnya perubahan iklim ni menurut IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. So climate change ni kita boleh bagikan kepada dua. So satu adalah iklim antropogenik. So iklim antropogenik ni adalah satu iklim ataupun satu keadaan cuaca yang boleh disebabkan oleh aktiviti manusia. So seperti industri yang melepaskan karbon dioksida di atmosfera. So yang keduanya adalah keadaan iklim semula jadi ataupun keragaman iklim semula jadi. So secara amnya keragaman iklim semula jadi ini adalah satu ayunan atmosfera yang berulang. So ini sebagai contohnya adalah seperti yang selalu kita tahu yang El Nino, La Nina. Itu adalah satu ayunan atmosfera yang berulang pada 3 hingga 7 tahun. Itu El Nino, La Nina tu di Lautan Pasifik. So di Malaysia kita sebenarnya ada 3 kategori fenomena atmosfera yang besar. So satu daripada Lautan Pasifik iaitu El Nino, La Nina. Keduanya daripada Lautan Hindi. Lautan Hindi lebih dekat sebenarnya pada kita. So yang itu kita panggil dia sebagai Indian Ocean Dipole. So macam cuaca sekarang ni sebenarnya kita lebih dipengaruhi oleh Indian Ocean Dipole lah. Itu pengaruh daripada Lautan Hindi. So yang ketiga adalah disebabkan oleh macam satu pergerakan kelompok awan, gugusan awan yang bergerak daripada Lautan Hindi ke Lautan Pasifik. So fenomena ini biasanya kita panggil sebagai ayunan Madden-Julian. So dia ada 3 orang kata ayunan atmosfera yang sentiasa mempengaruhi iklim ataupun keadaan cuaca di Malaysia yang dikatakan sebagai secara semula jadi. Walau bagaimanapun ikut definisi perubahan iklim, kedua-dua ni maksudnya daripada iklim antropogenik ataupun iklim semula jadi, keduanya saling berkait. So di sini maksudnya sekiranya aktiviti antropogenik berlaku, iklim antropogenik berlaku, so dia juga akan mempengaruhi kekerapan dan juga intensiti iklim secara semula jadi tadi. So itu dia punya asas dia. Kalau itu asas yang doktor sebut, saya juga nak bertanya satu soalan. Ramai juga yang suruh saya bertanya soalan ini. Kalau kita lihat keadaan cuaca yang disebut dalam istilah bahasa Inggerisnya unpredictable, tak boleh lagi kita nak jangkakan. Kita ingat hari tiba-tiba sekarang ini panas terik dan beberapa minit kemudian hujan lebat pula turun dan sebagainya. Kenapa itu berlaku? Di mana kesilapannya ataupun di mana yang penyebab kepada berlakunya unpredictable, tak dapat dijangkakan keadaan cuaca ini sebenarnya, doktor? Secara amnya yang sukar untuk dijangka tu kekuatan ataupun intensiti hujan tu. So secara amnya kita tahu pada bulan-bulan tertentu so negara kita akan dipengaruhi oleh contohnya ribut petir. So sebenarnya kita jangka benda tu akan berlaku setiap petang. Cuma isu dia sekarang di mana ianya berlaku, sebab ribut petir ni dia
tak berlaku pada tempat yang tetap. Dia mungkin dia berbeza mungkin sedikit. Perbezaannya jaraknya mungkin tidak jauh, tapi dia tidak tetap. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah dari segi kekuatan ribut petir itu sendirilah. So ianya sehingga kini tiada lagi orang kata teknologi yang kita boleh kata ribut petir pada petang ini akan menghasilkan hujan sebegini amount, kelajuan angin sebegini kuat. So tiada lagi teknologi. So kita setakat ni yang kita ada dengan bersandarkan kepada kita punya radar meteorologi dan satelit mungkin. So kita boleh anggap kawasan mana itu pun orang kata dalam setengah jam ataupun 10 minit sebelum benda itu berlaku, sebab pembentukan ribut petir itu terlalu cepat. So ianya boleh berlaku kurang daripada 30 minit daripada start terbentuk daripada kosong, tiba-tiba dalam 30 minit dia dah mula hujan. So dia punya pergerakan tu very fast. Apakah ini satu cabaran yang cukup hebat kepada Jabatan Meteorologi Malaysia sendiri? Kerana orang jadi marah bila Jabatan Meteorologi kata hujan renyah-renyah akan turun, tetapi tiba-tiba ribut taufan melanda dan sebagainya. Macam di Kuala Lumpur, siapa sangka tiba-tiba berlaku banjir yang begitu besar dan sebagainya. Dia sebenarnya bukan saja satu cabaran besar di Malaysia, malahan di seluruh dunia. Tapi kita kena ingat cuaca yang berbentuk begini biasanya di kawasan tropika. Maksudnya di kawasan macam Malaysia, India and so on. Di kawasan-kawasan seperti US and so on, cuacanya berbeza daripada kita. So dia punya bentuk ataupun ramalan dia agak lebih mudah. Tapi bagaimanapun untuk macam di negara-negara barat dan sebagainya, dari segi puting beliung dan sebagainya itu still memberikan satu cabaran pada mereka. Okey, kembali semula kepada Puan Zuraini. Saya tertarik hati sebenarnya Puan dengan tema yang disambut sempena dengan Hari Alam Sekitar Sedunia ini. Hanya satu bumi ataupun only one earth. Apa yang filosofi di sebalik tema yang dipilih ini sebenarnya? Apa yang harus difahami oleh rakyat kita? Saya lihat kita tidak ada pilihan. Kita hanya ada satu saja, dan kita perlu menjaga. Bak kata bumi ini kita pinjam daripada generasi masa depan, dan kita harus pulangkan kembali kepada mereka dengan dalam keadaan yang baik. Tapi saya suka nak menambahkan juga dalam pada itu peranan kita juga untuk membentuk mereka supaya mereka tahu nak tangani dan uruskan apa yang kita tinggalkan. Itu sangat penting. Itu sebabnya macam saya sebut tadi, kita katakan bahawasanya kita punya program-program yang mendidik anak-anak kecil ni sehinggalah ke pusat pengajian tinggi dan sehinggalah ke industri, supaya mereka faham bahawasanya inilah yang kita ada dan kita tidak ada pilihan lain, dan kita perlu menjaga dengan baik, dan semua orang, semua rakyat jelata kena bersama-sama dengan kita, dengan kerajaan, dengan syarikat-syarikat swasta, JLC, kena bersama-sama dalam menjaga alam sekitar. Bukan saja peranan penguatkuasaan itu saja, tetapi semua orang supaya faham dan sedar dan tahu menjaga alam sekitar supaya kembali kepada kita. Kalau kita tak jaga, kita dapatlah yang buruk. Kalau kita jaga, kita dapatlah yang baik. Itu pandangan saya mengenai hanya satu bumi. Memang kita tidak ada pilihan dan kita perlu bersama-sama menjaga alam sekitar dan menjaga bumi ini. Sebelum kita berehat Puan Zuraini, saya juga nak tanya, kita ada sebenarnya Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Pematuhan yang diikuti ataupun ditaati oleh rakyat, apakah Kasar merasakan bahawa mungkin tidak mencukupi sebenarnya? Masih berlaku lagi kegagalan untuk mematuhi Akta Kualiti Alam Sekeliling. Untuk tahun 2021 sahaja, kita telah pun mengenakan sebanyak 268 pertuduhan yang membawa kepada denda hampir 4.8 juta. Ini pelbagai. Maksudnya ada pencemaran pelepasan effluent daripada industri, daripada pembuatan, daripada air yang digunakan, dan juga pelepasan asap daripada cerobong-cerobong yang mana
kerana nak tak nak sebenarnya apabila kita mengawal dan menguatkuasa perkara ini, ia sebenarnya adalah hasrat dia adalah untuk menjaga bumi kita, untuk menjaga alam sekitar. Itu yang kita nak sedarkan mereka. Dan juga mengenai pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka pun bila kata musim panas diisytiharkan oleh kaji cuaca, kami pun bersiap siaga untuk meronda supaya tidak ada berlaku pembakaran terbuka. Yang ini juga kita lakukan. Dan pada masa yang sama kita juga telah mengeluarkan ada juga kesalahan yang boleh dikompaun. Kita kenakan kompaun sebanyak 7,670 kompaun tahun lepas. Dan kita lebih kurang ada 60 hingga 65,000 kilang yang berdaftar di Malaysia yang tertakluk di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling, dan kita perlu memastikan mereka ini semua patuh. Dan kita harapkan mereka ini patuh dengan sendiri. Kita ada guideline, garis panduan yang kita berikan kepada mereka. Laporlah apa yang dipatuhi dengan sendiri. Tapi pada masa yang sama kita masih lagi menjalankan penguatkuasaan, kerana kalau nak ikutkan 365 hari tak cukup dengan 60,000 kilang. Jadi ada juga kilang yang tak mampu kita periksa, tetapi kita mengharapkan kerjasama daripada semua pihak untuk sama-sama menjalankan dan mematuhi Akta Kualiti Alam Sekeliling, supaya lain dan tidak bukan adalah untuk memastikan bumi yang satu ini sentiasa dipelihara dan dijaga. Betul. Dan kita juga nak tinggalkan kepada generasi masa depan. Okey, apa ni Puan Zurani dan juga Dr. Ahmad Fairuz. Semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, semakin rileks juga kedua-dua tetamu saya yang berada di studio Ruang Bicara ini. Tapi apapun, kita akan berehat dulu buat seketika, dan kepada anda seperti yang kami katakan, kalau anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu alam sekitar ini, sila kami sediakan dua talian kepada anda, 03-2697-9767 dan juga 03-2697-9768. Kita rehat, kembali semula Ruang Bicara Bernama TV tentunya. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara di Bernama TV ini. Masih lagi bercakap tentang topik hanya satu bumi sempena dengan Hari Alam Sekitar Sedunia. Dan kita tentunya masih lagi bersama dengan dua tetamu, iaitu Zuraini, Puan Zuraini Ahmad Tajuddin dari Jabatan Alam Sekitar Malaysia, dan kita juga bersama dengan Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Baiklah, hari ini pun kita melihat berita yang mungkin ialah bukan mengejutkan sebenarnya, tetapi memang dijangkakan doktor, iaitu tentang kesan serius perubahan iklim yang telah pun dirasai di India, Pakistan dan juga di Australia. Tetapi saya juga nak tahulah kebimbangan utama Met Malaysia sebenarnya bila kita bercakap tentang kejutan iklim ini, doktor. Okey, sebenarnya saya nak berbalik kepada orang kata asas. So kebanyakan faktor utamanya adalah perubahan iklim ni sebenarnya untuk pada era ini adalah didorong oleh pemanasan global. So maksudnya peningkatan suhu telah menyebabkan iklim itu berubah. And then kebanyakan orang ramai dia menganggap yang pemanasan global ni dia akan menyebabkan panas, kering dan berbentuk begitu. Tapi in reality sebenarnya peningkatan suhu itu menyebabkan terjadinya dua keadaan ekstrim. So satu lebih hujan, satu lagi kering dan panas dan kering. So faktor ni sebenarnya disebabkan oleh orang kata kelembapan atmosfera itu sendiri. Sekiranya atmosfera tu udara yang waktu itu adalah lembap, so maksudnya dengan peningkatan suhu dia akan menyebabkan atmosfera boleh menampung lebih kelembapan, so dia akan menyebabkan hujan tu menjadi lebat. And then dengan tenaga yang ada pada bungkusan-bungkusan udara tadi, so sistem iklim akan menjadi lebih kuat. Ini bermaksud taufan, jabut petir akan menjadi lebih kuat. Begitu juga dari segi fenomena hujan batu ataupun dari segi kejadian puting beliung, ini akan menjadi lebih kerap. So sebaliknya, bagi kes pada ketika tersebut udara ada kering, maksudnya tiada kelembapan. So apa yang berlaku di sini adalah suhu akan overshoot sebab tenaga yang ada padanya menyebabkan temperature akan naik lebih daripada biasa. So dalam kes ini, bila tiada kelembapan, keadaan cuaca adalah kering dan panas. Maksudnya di sini kejadian gelombang haba, kejadian kemarau akan berlaku lebih kerap. Dengan kata lain,
perubahan iklim menyebabkan sama ada hujan menjadi lebih ekstrim ataupun gelombang haba ataupun kemarau. So dia dua faktor ekstrimnya, lembap dan kering. Itu secara amnya. Okey. Tapi saya difahamkan bahawa kita, negara kita juga ada membuat penyelidikan sebenarnya berkaitan dengan perubahan iklim ini. Jadi setakat ini apa keputusan yang diperoleh ataupun apa result sebenarnya yang boleh kita kongsikan bersama. Okey, antara yang paling menarik, orang kata yang sentiasa menjadi orang kata liputan media ataupun perhatian orang ramai adalah seperti kejadian pada Disember tahun lepas. So maksudnya pada 16 hingga 19 Disember. Ianya juga berlaku pada 5 November 2017 di Penang. Dan maksudnya di sini adalah faktor lekukan tropika ataupun sistem udara bertekanan rendah. So benda tu mutakhir ini dia semakin kerap berlaku. So impact dia besar. So sebab kalau dulu benda ni tak pernah berlaku, sekarang ni dia terbentuk di perairan Laut Cina Selatan dan bergerak melintasi semenanjung Malaysia dan menyebabkan berlakunya hujan lebat dan banjir besar. So setakat ini kajian yang dilakukan belum lagi orang kata memastikan bahawa kejadian pembentukan lekukan tropika atau sistem bertekanan rendah di semenanjung Malaysia itu adalah disebabkan oleh sama ada oleh aktiviti manusia, iaitu iklim antropogenik ataupun ianya secara semula jadi. So yang tu kita belum pastikan lagi. Tapi secara amnya yang pasti suhu meningkat, itu memang jelas. So kalau kita bandingkan secara amnya di Malaysia, suhu meningkat sekitar 1.8 darjah Celsius hingga 2.2 darjah Celsius berbanding zaman pra-industri dunia lah. So iaitu tahun 1850 hingga 1900. So secara amnya peningkatan suhu ni telah orang kata mengubah sedikit kita punya lanskap dari segi aktiviti pertanian, dari segi orang kata itulah sumber air dan sebagainya. So peningkatan suhu tu memang jelas. So dan dia punya impact dari segi pertanian dan sebagainya tu memang jelas. Okey, kembali semula kepada Puan Zuraini lah. Kita tahu Jabatan Alam Sekitar Malaysia, macam Puan sebut tadi lah, sentiasa memberi perhatian yang serius untuk memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia menjaga alam sekitar. Tetapi kalau kita lihat Puan, masih lagi berlaku bagaimana kadang-kadang alam sekitar itu tidak dipedulikan, penjagaan alam sekitar itu sendiri tidak dipedulikan, banjir berlaku, kita sungai-sungai tercemar dan sebagainya. Baru-baru ini pun kita terbaca jugalah laporan yang mengatakan sungai di mana di Penang, kalau tak silap saya, begitu teruk, tercemar dan sebagainya. Kenapa ini masih lagi berlaku? Mereka mungkin menyalahkan Jabatan Alam Sekitar tidak mengambil tindakan-tindakan yang serius, tetapi sikap rakyat kita juga kadang-kadang membuang sampah merata, tak kira tempat lah, di sungai, dan berlaku banjir, berlaku bermacam-macam masalah sebenarnya. Jadi pandangan Puan. Terima kasih. Jabatan Alam Sekitar mempunyai kuasa untuk gerak kami ini. Kuasa kami adalah di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 ya. Tetapi ada juga pencemaran yang berlaku, tetapi tidak tertakluk di bawah akta. Ya. Contohnya seperti sisa-sisa haiwan ataupun sampah di dalam sungai ya. Dia tidak tertakluk di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling. Tetapi sekiranya ada aduan, kita akan berusaha untuk menyantuni pengadu. Sebab kita tak nak perasaan mereka terganggu ya. Dan kita nakkan supaya mewakili pihak kerajaan kita dilihat bertindak, tidak kiralah jabatan mana pun. Dan sekiranya kita mampu untuk menyiasat, dan kita akan bantu jabatan lain yang bersama-sama yang mempunyai akta yang berkaitan untuk sama-sama kita menangani isu tersebut. Ya, memang kalau saya dulu mengetuai pasukan penguatkuasa di negeri Selangor, kita selalu melaksanakan penguatkuasaan bersepadu bersama dengan jawatan-jawatan lain untuk mementeras atau menjalankan menyiasatan dan pemeriksaan. Ya, jadi bukan semua di bawah Jabatan Alam Sekitar. Kita yang tertakluk di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 ada had-had dia dan sebagainya. Jadi kita bergerak di bawah punca
punca kuasa tersebut. Mesti ada punca kuasa ya. Baru kita boleh bertindak. Kadang-kadang orang kata kenapa Jabatan Alam Sekitar tidak melakukan tidak membuatkan perinsahan dan sebagainya, tetapi kadang-kadang kita tak boleh. Kerana itulah saya kata tak tadi. Itu maksudnya kenapa? Sebab akta tu bukan di bawah kita. Kita hanya pegang Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Ya, kalau PBT dipegang Akta Kerajaan Tempatan. Ya, kalau kerajaan negeri ada aktanya. Ya, jadi masing-masing ada, tapi saya kata ada 70 kalau dilaporkan ada 70 undang-undang yang berkaitan dengan alam sekitar. Contohnya perhutanan. Ya, mungkin ada bahagiannya katakan bahawasanya Jabatan Alam Sekitar tidak melaksanakan kuasaan di bawah EIA contoh ya. Tetapi mungkin acreage dia tidak sebagaimana ditetapkan di bawah akta. Masih lagi kita tak boleh jalankan penguasaan ya. Jadi perlu ada jabatan hutan di situ, perlu ada kerajaan tempatan ya. Bagaimana mereka memotong lereng dan sebagainya itu tertakluk kepada jabatan masing-masing lah. Ya. Jadi tidak semua, tetapi impak dia itu adalah kepada alam sekitar yang perlu ditangani oleh semua agensi-agensi kerajaan yang terlibat. Ya. Kalau di bawah kita, insya-Allah kita akan terus jalankan penyiasatan dan kita akan membuat pertuduhan di mana yang sesuai. Secara ikhlasnya setakat ini, apakah Puan melihat kerjasama di antara Jabatan Alam Sekitar ini bersama dengan PBT, bersama dengan kerajaan negeri, apakah berada pada satu landasan yang setara sebenarnya? Saya yakin semua kerajaan negeri mahukan alam sekitar yang baik, kerana alam sekitar yang baik ini juga akan menyumbang kepada faktor pelancongan dan sebagainya, right? Dan juga faktor ekonomi dan penarikan pelabur-pelabur asing dan sebagainya. Tetapi mungkin ada tergelincir di sana sini yang membuatkan ada kelumpungan yang tidak dapat diambil tindakan dan sebagainya. Tapi saya yakin hasrat dan niat untuk daripada semua pihak adalah sama, iaitu untuk memastikan alam sekitar yang bersih dan tapi kalau sihat. kita melihat kepada perkembangan KASA sendirilah, yalah, saya selalu juga berpeluang sebenarnya bertemu dengan Yang Berhormat Menteri KASA, begitu juga dengan KSU KASA, dan saya tahu terutamanya KSU sendiri dia memberikan sepenuh tumpuan sebenarnya ke arah menjaga alam sekitar ini, dan pelbagai informasi, pelbagai nasihat sentiasa dilontarkan oleh beliau dari masa ke semasa. Apakah Puan melihat bahawa itu juga sebenarnya memberi impak ataupun kesan sebenarnya kepada sikap rakyat Malaysia untuk menjaga alam sekitar itu sendiri? Datuk Seri KSU, Menteri kita sentiasa menjadi satu ikon ataupun contoh kepada semua. Beliau sendiri, kalau saya katakan, beliau sendiri sentiasa mengetuai program-program pembersihan denai sungai, denai sungai keselamatan. Dia akan terus dia sendiri akan mengetuai program tersebut. Contohnya program kuda, dia juga melopori program tersebut di mana kita mengutip sampah sambil berada, sambil kita jalan di pantai, kita kutip sampah dan kita boleh kumpulkan sampah at least 30 ke 50 kg itu boleh kita dengan senangnya nak menunjukkan bahawasanya rakyat kita ni ada kalanya mereka terlupa untuk menjaga ataupun menguruskan sampah sendiri apabila mereka berkelah. Jadi kita ke sana dan kita nakkan mereka melihat kita sebagai satu contoh, supaya apabila mereka setelah beriadah dan sebagainya, mereka bawa balik sampah sendiri dan melupuskan di tempat yang betul. Sebab kalau tak betul tempatnya pun, bila banjir akan masuk balik ke sungai dan akan mencemarkan sungai itu sendiri. Jadi saya yakin dengan apa usaha-usaha kita dan juga yang ditunjukkan oleh Yang Berhormat Menteri dan juga yang bagi Datuk Seri KSU sangat menjadi contoh dan merupakan satu kesedaran kepada rakyat di luar sana. Dan saya harapkan semua rakyat akan bersama dengan kita ke arah usaha itu. Okey. Selain daripada rakyat, barangkali kita juga nak berkongsi bersama dengan doktor lah. Bagaimana pula dengan langkah-langkah yang diambil oleh MET Malaysia sendiri bagi membantu pemantauan alam sekitar di Malaysia ini? Okey. Saya sebenarnya berminat untuk bercerita tentang beberapa kejayaan yang telah maksudnya kerajaan kita lakukan. So yang pertamanya adalah dari segi hujan asid. So sebenarnya kawasan-kawasan bandar kita sekarang ni menunjukkan keasidan hujan tu sebenarnya berkurang, so bertambah baik. So ini bermaksud mungkin kita punya usaha di dalam mengawal selia pelepasan karbon
dan sulfate sebagainya daripada industri. So mungkin terkawal sebab hujan kita sekarang ni kurang berasid. Di kawasan perindustrian, di kawasan bandar lah. Okey, tapi di kawasan kampung dia sedikit meningkat lah. So yang keduanya dari segi usaha dari segi Montreal Protocol. So basically Montreal Protocol ni dia macam untuk melindung ozon kita. Okey, so secara amnya kita berjaya orang kata mengurangkan pelepasan CFC, chlorofluorocarbon. So maksudnya sekarang ni ozon kita di stratosfera tu dia dah menebal, dia tak bocor. So impact dia sebenarnya besar. Kalau ozon tu bocor, dia akan menyebabkan orang kata masalah kesihatan sebenarnya kepada rakyat lah. Maksudnya kita akan mengidap macam kanser kulit dan jenis-jenis penyakit kulit. So maksudnya sekarang ni ozon tu dah tebal. So maksudnya pelepasan CFC tu, chlorofluorocarbon tu telah berjaya dikurangkan oleh kerajaan lah. So itu adalah seorang kata sukses. Cita-cita kejayaan tentang macam mana kita mengawal keadaan atmosfera ataupun mengawal kesan perubahan iklim tu terhadap Malaysia lah. So itu adalah kita suksesnya. Okey. Silakan Doktor. Ada lagi? Okey, so berbalik pada apa yang Malaysia committed sekarang ni. So maksudnya sekarang ni kita sentiasa committed, Malaysia sentiasa committed untuk orang kata di bawah rangka Paris Agreement dan sebagainya. So kita merancang untuk orang kata neutral negara neutral carbon ataupun net zero carbon emission. So di sini bermaksud kita punya pelepasan gas-gas pencemar dan juga dia punya sinking so adalah zero. So maksudnya adalah equivalent. So ini adalah antara usaha yang kita committed terhadap international punya obligation. So selain pada itu Malaysia juga committed untuk orang kata mengurangkan suhu global tu pada orang kata bawah 2 degree Celsius. Kita juga committed untuk orang kata berusaha untuk mengurangkan suhu dunia pada paras 1.5 darjah Celsius. So bila kita dapat kurangkan suhu pada bawah 1.5 degree Celsius, so maksudnya kita punya keadaan ataupun kita punya future generation akan menerima apa orang kata keadaan atmosfera, keadaan bumi yang lebih kurang sama dengan apa yang kita nikmati sekarang. Ya, untuk generasi akan datang. Ya. Okey, saya nak beralih. Silakan. Minta maaf. Saya suka nak menambah sebab bila saya dah dengar declaration daripada Dr. Ahmad Fairuz mengatakan bahawasanya ozon dah bertambah baik dan semakin tebal. Sebenarnya kita pun nak show off lah juga kan bahawasanya di dalam akta kita memang ada termaktub kawalan ke atas CFC. Maknanya sekurang-kurangnya komitmen Jabatan Alam Sekitar dalam menjaga dan menguatkuasakan penggunaan CFC itu telah juga ditunjukkan oleh data daripada ozon layer. Begitu juga dengan hujan asid kawalan pelepasan daripada cerobong kilang-kilang juga dikawal di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan saya yakin dengan petunjuk itu menunjukkan bahawasanya sekurang-kurangnya pihak Jabatan Alam Sekitar itu berjaya sebagai sumbangan dalam menjaga sama alam sekitar dengan data yang telah disebut tadi. Ada juga pihak yang membangkitkan puan, mungkin doktor juga boleh menambah. Kadang-kadang kita juga harus melihat semula kepada proses pembangunan negara secara keseluruhannya. Ada juga yang mengatakan bahawa kadang-kadang berlakunya banjir dan sebagainya adalah kerana di kawasan-kawasan tertentu itu mungkin pembangunan baru saja dimulakan, tetapi mereka tidak melihat tentang kepentingan sebenarnya untuk menjaga aliran air yang mungkin longkang yang bersesuaian apabila berlaku hujan dan sebagainya. Jadi apakah KASA juga melihat ini sebagai sesuatu yang cukup serius dan perlu diberi perhatian sebenarnya? Sekiranya projek pembangunan itu tertakluk di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling yang memenuhi kehendak dan kuantum yang tertentu, mereka dalam menjalankan laporan penilaian kesan kepada alam sekeliling, prediction ke atas impact yang mungkin timbul akibat daripada pembangunan tersebut. Tetapi kita ada kuantum. Jadi dalam tempoh ini 1974 sehingga kini ada juga yang menjalankan projek yang kecil-kecil tetapi impaknya sama yang perlu dikawal oleh
pihak berkuasa tempatan lah, yang memberikan kelulusan untuk kemajuan tersebut, ya. Tetapi sekiranya insya-Allah kalau ada EIA itu, kita dah dapat jangka, dan di situlah kita telah pun mempunyai satu jawatankuasa yang terdiri daripada semua agensi-agensi luar yang akan memberi input apakah yang harus dilakukan dan apakah yang tidak boleh dilakukan dan apa sahaja syarat-syarat yang kita telah maktubkan dan mereka perlu ikut. Secara ikhlas saya nak tanya Puan, berlakunya banjir baru-baru ini di Kuala Lumpur bukan sekali, setiap kali hujan lebat akan berlaku banjir di Kuala Lumpur. Di mana silapnya sebenarnya? Apa kelemahan yang perlu dilihat sebenarnya oleh pihak mungkin Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sendiri dalam usaha untuk cuba mengatasi masalah ini? Ini mungkin soalannya agak sensitif, tapi mungkin dari pandangan anda, Puan. Pagi tadi saya ada program, dan ahli panel tu menyatakan, saya sebut balik, mereka katakan bahawa hujan yang berlaku di Kuala Lumpur itu merupakan hujan sebulan yang berlaku dalam tempoh 2 hari. Ya. Itu dikatakanlah, ya. Tapi saya mungkin percaya kerana mereka bentuk aliran, saliran sebagainya ada kapasiti yang tertentu, ya. Kadang-kadang ada yang dibina mengikut 50 tahun kapasiti, 100 tahun kapasiti. Jadi itu sebabnya apabila mungkin berlaku keadaan-keadaan luar biasa akibat daripada perubahan iklim, maka air tersebut tidak dapat ditampung, dan itulah yang berlaku. Doktor, barangkali ada pandangan tersendiri yang ingin dikongsikan. Maybe a bit sensitive, tapi menarik sebenarnya, Doktor. Pandangan ikhlas daripada Doktor. Untuk sepatutnya untuk orang kata ramalan cuaca 1 hingga 3 hari ke depan, kita sepatutnya mempunyai kemampuan untuk meramal kawasan mana yang akan berlaku ribut petir dan sebagainya. Tapi untuk melangkau daripada itu, dia sebenarnya melibatkan satu bentuk model yang lain. Contohnya termasuklah dari segi climate projection ataupun unjuran perubahan iklim yang sampai 2100. Itu adalah satu model yang bentuk lain. Secara amnya model yang kita ada sekarang ni dia tak consider layout bandaraya. Maksudnya Map Malaysia sekarang ni orang kata dalam usaha untuk menggunakan model yang beresolusi tinggi, maksudnya 1 kilometer ke bawah, di mana di dalam model itu kita mungkin letak bangunan tinggi dia berapa, bangunan cat berapa, dia punya jalan 2 lane atau 1 lane, dia punya run off, dia punya longkang macam mana dan sebagainya. Sebab di sini faktor urban heat island, harbor urban heat island, Pulauan Arbor Bandar. Itu adalah satu faktor yang menyebabkan kejadian orang kata flash flood, banjir kilat dan sebagainya. Model yang beresolusi tinggi yang mempunyai bentuk perbandaran di dalam model tersebut, kita Malaysia dalam usaha baru nak ni lah. In general, untuk meramalkan kawasan mana yang berlakunya banjir kilat ataupun berlaku orang kata harbor, sebab bandar tu dia mungkin kawasan ni harbor dia kurang, kawasan ni dia harbor dia lebih. Itu belum dapat diterjemahkan lagi oleh model-model yang ada sekarang ni lah. Untuk mengatasi orang kata, untuk membolehkan kita punya peramalan kawasan hujan di bandar dan kemungkinan untuk berlakunya banjir kilat, sekarang ni orang kata kita mempunyai sumber yang limited lah. Artinya apa yang diperlukan sekarang ini oleh Met Malaysia ialah the new technology untuk disesuaikan dengan keadaan semasa untuk membuat ramalan cuaca. Menggunakan apa yang ada, orang kata macam prototype bandar tu ada dalam model tu. Baru kita orang kata boleh fokus. Sebab hujan ni kadang-kadang katakan KLCC tu, dia sebelah sini hujan, sebelah sini tak hujan. Untuk dapatkan keadaan begitu, kita perlukan prototype bandar tu ada dalam model supaya kita boleh fokus. Itu dia punya, kita punya future pun orang kata akan datang yang dari segi model lah.
Okey, Puan, bila kita bercakap tentang alam sekitar ini, kita juga diberitahu bahawa kan ianya berhubung rapat juga bila kita bercakap tentang kelestarian alam itulah dengan kestabilan ekonomi negara. Dan bukan perkara ataupun rahsia lagi bahawa kalau berlakunya keadaan terusiknya kelestarian alam itu, ia sekaligus juga memberi impak atau berkesan kepada perkembangan ekonomi negara. Jadi apakah Jabatan Alam Sekitar Malaysia juga melihat ini sebagai sesuatu yang perlu diberi perhatian serius oleh semua pihak sebenarnya? Terima kasih. Saya faham maksud pembangunan dan ekonomi itu. Contohnya kitaran ekonomi yang sering disebut sekarang ini, yang mana Jabatan Alam Sekitar juga salah satu daripada yang kita kawal ialah buangan elektronik. Buangan elektronik ini sekarang ni sedang giat kita kempen supaya semua orang ramai akan membuang ataupun melupuskan buangan elektronik yang terkawal itu kepada tempat-tempat pelupusan yang telah berdaftar dengan Jabatan Alam Sekitar, kerana dalam buangan elektronik itu sendiri mengandungi bahan berbahaya yang perlu diuruskan seperti merkuri, kadmium, plumbum dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama, bahan tersebut juga mengandungi emas, copper, cuprum, iron, besi yang boleh kita semulakan dan kita gunakan sebalik di dalam proses yang akan datang. Jadi maknanya tidak perlu lagi urban mining yang perlu kita nak kurik tanah dan sebagainya untuk mendapatkan logam dan perlu kita import, tetapi kita juga boleh dengan kerjasama semua pihak kita boleh dapatkan balik semua logam tersebut untuk digunakan di masa akan datang dengan pengurusan e-waste, kita panggil secara ringkas kita panggil e-waste, dengan baik. Dan sebenarnya kita juga menyumbang kepada kitaran ekonomi ataupun ekonomi negara secara amnya. Saya juga nak dapat pandangan Puan lah. Kita bercakap mengenai matlamat pembangunan Mampan. Tadi pun Puan sentuh semintas lalu ataupun agenda 2030 lah, lebih dikenali tak lama lagi tu, tinggal 8 tahun saja lagi. Dari segi perubahan iklim dan juga perlindungan alam sekitar ni, kita tahu ini merupakan satu cabaran yang cukup serius sebenarnya. Jadi apakah jabatan yakin bahawa kita boleh menepati agenda yang ditetapkan, iaitu agenda 2030 itu sendiri? Dalam agenda 2030 kita ada 17 sasaran. 17 dalam bahasa Inggerisnya Sustainable Development Goal, ada 17 dan ada beberapa goal yang sangat melibatkan Jabatan Alam Sekitar. Salah satunya apa yang saya sebut tadi, iaitu sustainable consumption and production yang melibatkan e-waste, bagaimana kita mengitar semula bahan-bahan terbuang kepada perkara yang lebih berfungsi. Begitu juga di bawah Sustainable Development Goal ni juga, akta kita sendiri menyumbang ke arah itu. Seperti kita menyumbang kepada perubahan iklim, kita mengawal pemakaran terbuka, kita mengawal pelepasan asap daripada cerobong. Itu sebenarnya merupakan salah satu tindakan dan salah satu effort kita untuk mengawal keadaan alam sekitar di Malaysia, dan seterusnya menyumbang kepada salah satu Sustainable Development Goal. Apa lagi usaha kita juga membantu negara dalam memantau kualiti sungai, kualiti udara, dan juga kualiti air laut, supaya apabila berlaku sesuatu yang tidak berpihak kepada alam sekitar, ia akan memberi satu trigger kepada pembangunan dan sebagainya, supaya tidak lagi menjalankan apa-apa aktiviti di situ. Dan pemeliharaan perlu dilakukan, ataupun penanaman pokok perlu dilaksanakan seperti bakau dan sebagainya, untuk membantu ke arah itu. Jadi kita tidak ketinggalan dan kita sentiasa memastikan bahawasanya kita menyumbang kepada Sustainable Development Goal. Dan juga Jabatan Alam Sekitar sendiri di bawah Quality Education, SDG yang keempat, sebagaimana saya sebut tadi, kita mempunyai program sekolah lestari, daripada sekolah rendah kita siapkan modul dan sebagainya supaya dapat dilaksanakan di sekolah. Kita ajar mereka cara kompos, kita ajar mereka cara mengitar semula, mengasingkan sampah, e-waste dan kepentingannya, Hari Alam Sekitar, semuanya telah kita garapkan di dalam satu modul yang kita telah serahkan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, supaya semua sekolah dapat
menggunakan modul tersebut dan dapat mengamalkan dengan dekat sekolah. Itu yang saya harapkan sana setakat ini dah dilaksanakan telah dilaksanakan dan telah kita serahkan kepada kementerian dan saya yakin modul itu akan dapat mencapai sehingga ke akar umbi, ke perkampungan, kerana kita ada 10,000 sekolah dan kita hampir ada lebih kurang 4 juta pelajar ya yang akan melaksanakannya dan mereka inilah akan menjadi generasi masa depan dan kita nak didik mereka untuk sama-sama dengan kita untuk menjaga bumi yang akan kita tinggalkan kepada mereka. Itulah antara usaha-usaha bukan saja pelaksanaan penguatkuasaan kita, tetapi kita juga melaksanakan pendidikan dan juga kita sentiasa menggalakkan kerjasama daripada industri dan sebagainya untuk memulangkan balik kepada komuniti kaedah-kaedah untuk menjaga alam sekitar. Kita sarankan dan kita galakkan supaya mereka bekerjasama dengan komuniti ataupun adopt a school untuk sama-sama menjaga alam sekitar. Itulah dia sumbangan jabatan dan kaedah perkara-perkara yang telah kita lakukan dalam menyumbang kepada sustainable development goal. Menarik. Kita sebenarnya sesuatu yang cukup hebat sebenarnya dirancangkan oleh KASA dan kita mengharapkan mungkin apa yang berlaku ataupun dilakukan oleh rakyat Jepun mungkin akan dapat dilaksanakan di Malaysia bila kita bercakap tentang menjaga alam sekitar. Baik, kita di penghujung sebenarnya Doktor nampak lega sedikit. Okey, ialah seruan Doktor sendiri kerana bila kita bercakap tentang perubahan iklim, pesanan doktor jugalah kepada rakyat Malaysia kerana mungkin masalah perubahan iklim ini akan berpanjangan sebenarnya untuk beberapa tahun yang akan datang dan mungkin akan berada pada situasi yang lebih serius. Pesanan doktor. Okey, perubahan iklim ini sebenarnya satu faktor yang kita perlu ambil berat dan kita perlu ambil perhatian. So kalau ikut daripada IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, dia kata untuk suhu dunia tu maintain pada 2 degree Celsius pada tahun 2100. So kita punya karbon dioksida tu di atmosfera perlu dalam lingkungan 434 per million ke 484 per million. So sekarang ni di Malaysia pada tahun 2020, so roughly kita di dalam paras 411 part per million. So kita daripada tahun pada tahun 2010 390 part per million telah meningkat kepada lebih kurang 412 part per million pada tahun 2020. So jangkaan untuk maintain 2 degree Celsius suhu global pada 2100 dia dalam 450. So dia dah tak jauh dah tu. So maksudnya satu action ataupun satu tindakan yang agak tegas perlu diambil oleh kerajaan dan juga warga negara Malaysia supaya orang kata kita dapat berusaha untuk memelihara ataupun menyokong ataupun boleh kita orang kata melestarikan kita punya alam sekitar supaya generasi kita akan datang tidak terkesan dengan apa yang telah kita buat. Okey, terima kasih banyak-banyak. Sebenarnya saya pun nak bagi peluang pada Puan Zuraini tapi masa mencemburui kita lah Puan. Tapi insyaAllah di masa yang akan datang kita akan bersama lagi. Saya selesa sebenarnya sembang-sembang bersama dengan Puan Zuraini dan juga Dr. Ahmad Fairuz dan sekiranya dijemput lagi barangkali banyak lagi isu, banyak lagi perkara sebenarnya yang boleh kita sembang-sembang bila kita bercakap tentang alam sekitar, menjaga alam sekitar. Kerana bagi saya ini perlu diwar-warkan dari masa ke semasa dalam usaha untuk memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia kerana menjaga alam sekitar itu adalah satu tugas yang cukup penting sebenarnya, bukan saja ialah kepada generasi tertentu tetapi kepada generasi yang akan datang juga. Seperti apa yang Puan Zuraini sebut, inilah satu-satunya yang kita ada, only one earth, dan kita perlu menjagakan bukan saja untuk seketika tetapi untuk selama-lamanya. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.